Puan Nurul Alina Ruman binti Abdullah, penolong kanan pentadbiran Encik Syarul Azina bin Abdul Rahman, penolong kanan Hal Ehwal Murid Cik Dang Safinas binti Abang Buhari, penolong kanan co-curriculum Encik Abdul Taib bin Muhammad Amin. Yang dialu-alukan penceramah jemputan kita pada petang ini Encik Abdul Aziz bin Sarail. Seterusnya, sidang hadirin hadirat yang saya kasih sekalian. Selamat datang ke sesi perkongsian amalan kebat dalam pelaksanaan co-curriculum. Lebat kemiri pohonnya rendah, dahan terikat, tali perkasa. 10 jari kami menada, mohon berkat Yang Maha Esa. Bagi memberkati program kita pada petang ini, majlis menjemput Encik Ahmad Firza bin Abdul Ghani untuk memimpin bacaan doa. Majlis mempersilakan. Amin amin bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan hamidin hamdan syakirin hamdan ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. ربنا تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Encik Ahmad Firza atas pimpinan doa sebentar tadi. Majlis seterusnya mempersilakan Yang Berusaha Bonda Pengetua Puan Nurul Alina Ruman binti Abdullah untuk menyampaikan ucapan dan amanat beliau. Dipersilakan. Terima kasih pengacara majlis anak anda Muhammad Nazmi. Selamat petang, salam menjulang pendidikan negeri Sarawak. Yang saya hormati barisan pengurusan sekolah, khasnya penolong kanan co-curriculum yang turut hadir pada petang ini iaitu Cikgu Abdul Taib bin Muhammad Amin, barisan penolong kanan daripada Zon SQL yang mungkin turut hadir pada petang ini. Yang dihormati penceramah jemputan kita Encik Abdul Aziz bin Sarail, penolong pegawai pendidikan unit pendidikan Islam, sektor pembelajaran PPD, Lahad Datu. Terima kasih kerana sudi menerima jemputan. Barisan guru-guru dan juga pelajar-pelajar yang saya kasihi dan rindui. Syukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya kita dapat bersama berkumpul secara maya untuk kita menambah ilmu sekali lagi, ya, serta mungkin membugarkan apa yang kita rasa kita tahu dan mungkin belum lagi jelas berkenaan tajuk perkongsian pada petang ini iaitu pelaksanaan amalan kebat dan pelaksanaan dalam pelaksanaan co-curriculum. Jadi saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Encik Abdul Aziz bin Sarail yang sudi menerima jemputan kita dan seterusnya menyampaikan perkongsian ini. Syabas dan tahniah saya ucapkan juga kepada unit co-curriculum Sekolah Menengah Sains Kuching Utara, khasnya kepada penolong kanan co-curriculum kita, Cikgu Abdul Taib bin Muhammad Amin di atas usaha ini, serta ahli jawatan kuasanya, guru-guru yang terlibat sama untuk menjayakan program pada hari ini, juga pelajar-pelajar, ya, dan sudah pastinya yang akan memberi manfaat bukan sahaja kepada guru-guru serta penyelaras aktiviti co-curriculum, tetapi sudah pasti juga kepada pelajar sebagai pelaksana untuk aktiviti co-curriculum. Jadi oleh demikian, demi untuk meningkatkan penarafan elemen kebat dalam pelaksanaan co-curriculum ini, maka amat penting untuk semua warga sekolah memahami konsep ataupun elemen kebat di dalam pelaksanaan co-curriculum. Tuan-tuan pelajar-pelajar yang saya kasihi,
Di dalam falsafah pendidikan kebangsaan ada menyebut berkenaan insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Jadi dalam unsur intelek inilah kita hubung kaitkannya pula dengan aspirasi murid dalam PPPM, yang mana salah satu daripada aspirasi murid ini adalah kemahiran berfikir. Daripada kemahiran berfikir inilah kita tekankan elemen kebat itu tadi. Dan elemen kebat itu bukan hanya diterapkan di dalam pengajaran dan pelajaran, tetapi di dalam co-curriculum juga terdapat elemen kebat. Dan antara usaha yang dilaksanakan untuk menerapkan elemen kebat dalam co-curriculum ini, salah satu daripadanya adalah pengenalan program satu projek satu murid yang merupakan inisiatif dalam kelab dan persatuan. Okey, jadi di bawah program ini murid-murid menghasilkan inovasi, pelbagai inovasi dan seterusnya mengaplikasikan kemahiran berfikir aras tinggi dari segi penyelesaian masalah, juga dari segi penciptaan produk ataupun idea-idea baru. Jadi jika dilaksanakan dengan betul, dengan konsisten, serta disokong oleh dokumentasi, maka pelaksanaan penerapan kebat dalam kurikulum ini sudah pastinya bukan sesuatu yang susah ataupun mustahil. Dan apa yang perlu adalah kefahaman yang betul dan juga komitmen dari semua pihak, termasuk pentadbir, termasuk guru, termasuk pelajar-pelajar. Okey, jadi saya harap dengan adanya perkongsian ini nanti, maka pelaksanaan ataupun penerapan kebat, amalan kebat di dalam pelaksanaan co-curriculum di Sekolah Menengah Sains Kuching Utara ini akan semakin mantap. InsyaAllah dengan perkongsian daripada pegawai kita nanti ya. Jadi sebelum saya mengakhiri, saya ingin berpesan kepada semua, silalah tanya soalan. Jika masih ada keraguan, saya pasti jawapan akan dijawab nanti oleh penceramah kita supaya kita tidak kabur lagi tentang perkara ini. Jadi sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir, khasnya kepada penceramah jemputan kita semua yang hadir secara atas talian pada hari ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Buana Pengetua atas ucapan sebentar tadi. Sebelum program diteruskan lagi, izinkan saya terlebih dahulu menceritakan sedikit latar belakang penceramah jemputan kita pada petang ini. Beliau diberi nama Encik Abdul Aziz bin Haji Sarail, merupakan penolong pegawai pendidikan Unit Pendidikan Islam Sektor Pembelajaran di Pejabat Pendidikan Daerah Lahad Datu. Berpengalaman selama 17 tahun berkhidmat di Sekolah Menengah Sains Lahad Datu, juga pernah menyandang jawatan sebagai guru kanan mata pelajaran bahasa, penolong kanan hal ehwal murid dan penolong kanan co-curriculum. Beliau pernah terlibat dalam pembentangan perkongsian amalan terbaik pengurusan co-curriculum dalam mesyuarat penolong kanan co-curriculum Sekolah Berasrama Penuh di Johor pada tahun 2019 dan menjadi pembentang perkongsian amalan terbaik pengurusan co-curriculum dan kebat co-curriculum Sekolah Berasrama Penuh Peringkat Kebangsaan dan Zon Utara pada tahun 2019. Beliau turut menerima anugerah Guru Cemerlang SBP pada tahun 2019 dan mendapat tempat ketiga bagi anugerah pengurus co-curriculum terbaik dalam Majlis Anugerah Pamer Keunggulan JPN Sabah pada tahun 2020. Sungguh hebat penceramah kita pada petang ini ya. Hadirin hadirat sekalian, besar langit di tepi busut, besar tak muat di dalam peti, besar hajat kami menjemput, besar niat di dalam hati. Tanpa membuang masa lagi, dijemput Encik Abdul Aziz bin Sarail untuk menyampaikan ceramah beliau pada petang ini. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka ma 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair.
Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama sekali saya merafakkan kesyukuran saya kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan dan nikmat yang diberikan kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan dan kebijaksanaan dan kejernihan akal dan hati, insya-Allah. Yang berusaha saya muliakan Puan Nurul Alina Ruman binti Abdullah, Pengetua Sakura. Saya masih lagi terbiasa sebut nama sekolah SQL ini dengan nama-nama gelarnya. Ya. Terima kasih Puan atas peluang dan ruang yang diberikan dan penghormatan untuk saya memberikan perkongsian ini. Dan tidak lupa juga saya ucapkan tahniah dan syahbas kepada Puan kerana dilantik sebagai pengetua di Sakura, sebuah sekolah yang sangat mencabar. Okay. Tahniah. Dan yang saya hormati rakan-rakan barisan penolong kanan dimulakan dengan penolongkan pentadbiran Encik Syahrul Azinar bin Abdul Rahman. Seterusnya penolong kanan hal Ehwan Murid Cik Dayang Safinas binti Abang Buhari. Sahabat saya yang saya kasihi Encik Abdul Taib bin Muhammad Amin, penolong kanan co-curriculum Sakura. Barisan rakan-rakan penolong kanan co-curriculum SQL, barisan guru-guru Sakura dan juga zon SQL, barisan yang saya kasihi, yang kita raikan juga hari ini, anak-anak didik kita khususnya yang berada di Sakura dan seluruh murid-murid dan anak-anak didik yang berada di zon SQL. Alhamdulillah, terima kasih banyak kerana zon SQL khususnya dan AMNY SDP masih lagi mahu menjemput saya walaupun saya telah pun bertukar daripada sistem SDP ke Jabatan Pendidikan Negeri. Alhamdulillah, jadi insya-Allah perkongsian ini kita kongsikan bersama, mudah-mudahan membawa sedikit pembaharuan dalam cara kita berfikir dan bertindak di dalam pengurusan co-curriculum, insya-Allah. Jadi tanpa melengahkan masa, saya mohon daripada Puan Pengetua untuk saya memulakan pembentangan saya kongsikan. Mohon izin ya Puan. Okey, terus. Saya mohon respon, semua boleh melihat paparan saya. Dapat. Okey, alhamdulillah. Okey, hari ini merupakan satu sejarah lah bagi saya secara peribadi kerana dijemput untuk saya berkongsi lagi ilmu co-curriculum, insya-Allah. Jadi tajuk kita khususnya adalah bagaimana kita menerapkan elemen kebat di dalam co-curriculum khususnya. Jadi sidang hadirin yang berada di dalam talian sekarang, untuk yang pertama sekali kita kena memahami bahawa co-curriculum ini merupakan pelengkap kepada kurikulum sebenarnya. Pelengkap maknanya co-curriculum tidak akan lengkap sekiranya aktiviti co-curriculum itu tidak dapat dijalankan dengan sebaik mungkin. Apa tujuannya? Co-curriculum dan curriculum ini bergabung adalah untuk menjadikan murid yang seimbang dari segi jeri. Cuma sekarang ditambah baik lagi, ada S lagi satu. Spiritual. Spiritual maknanya nilai-nilai keagamaan. Nilai-nilai keagamaan di dalam diri kita. Kemudiannya co-curriculum merupakan satu kegiatan yang dirancang adalah rentetan daripada apa yang berlaku dalam PDP kita di dalam bilik darjah. Maknanya semua yang mendengar ada dalam talian, maknanya kita kena memahami bahawa konsep utamanya ialah lanjutan daripada apa yang kita telah pelajari secara teorikal di dalam bilik darjah dan kita aplikasikan secara hands-on di lapangan co-curriculum. Okey, tujuannya adalah untuk mengembangkan potensi setiap individu murid itu.
kita memperkembangkan potensi. Oke, so ini secara umum berkaitan dengan co-curriculum. Oke, untuk yang seterusnya, penerapan elemen kebat dalam co-curriculum. Kalau kita melihat sejarah kebat ini, dia bermula daripada 2016 ya. Tetapi ianya menjadi sangat rancak diperbincangkan di dalam co-curriculum bermula pada 2018. Okey, apakah tujuan kebat di dalam co-curriculum? Adalah bagaimana kita mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang ada di dalam diri pelajar itu untuk dia membuat penaklukan dan refleksi. Maknanya ini adalah kita mencungkil kebolehan murid-murid kita untuk dia menjana satu pemikiran yang beraras tinggi. Dengan kaedah bagaimana? Dengan kaedah budaya pemikiran kreatif dan inovatif. Tujuannya hanyalah untuk menyelesaikan masalah. Masalah yang timbul itu bukanlah masalah yang kita cari dan yang kita sengaja reka atau kita cipta, tetapi masalah itu adalah berusulkan kepada bagaimana ianya menyelesaikan salah satu halangan untuk dia memahami sesuatu. Memahami sesuatu. Jadi banyaklah kaedah yang insya-Allah saya akan kongsikan kepada semua pendengar. Okey, kita kena memahami bahawa konteks asas di dalam kebat co-curriculum ini adalah kita memenuhi aspirasi murid. Maknanya tujuan kita hanyalah untuk memanipulasikan kemahiran yang ada pada kita, kebolehan yang ada pada kita untuk kita memenuhi aspirasi setiap murid-murid kita yang berada di sekolah kita. Dan kalau kita baca dokumentasi ataupun dokumen yang dibekalkan oleh kementerian sendiri berkaitan dengan kebat di dalam kurikulum ini, ianya menyatakan bahawa murid ini kita kena berikan satu idea dan mereka terinspirasi daripada idea itu dan mereka akan membuat sesuatu projek ataupun apa sahaja secara hands-on di dalam co-curriculum untuk mereka mencapai matlamat untuk memahami satu konsep. Jadi antara aspirasi yang perlu kita penuhi itu adalah pertama kemahiran berfikir. Jadi kita kena ingat di sekolah kita ada 3 elemen yang utama dalam co-curriculum ini. Kelab persatuan, sukan permainan dan pasukan badan beruniform. Jadi kalau kita merujuk kepada dasar yang telah diberikan oleh KPM, penentuan kepada jenis atau bentuk kelab persatuan, sukan permainan atau uniform itu bukan kata kita just copy and paste daripada mana-mana sekolah. Ianya adalah terulang kepada sekolah itu untuk mencorakkan ataupun membentukkan apa sahaja kegiatan co-curriculum di sekolah itu berdasarkan background ataupun latar belakang murid dan geografi kita. Jadi maknanya itu bebas untuk kita membuat pilihan supaya nanti kalau kita membuat aktiviti ianya lebih terarah kepada elemen di persekitaran pelajar itu yang boleh membantu dia untuk beraktiviti. Contoh katalah, kalau kata di Sakura, Sakura kita buat apa saja kelab persatuan, sukan permainan mungkin boleh kita laksanakan. Tetapi mungkin kalau kata kita anjurkan kelab perahu layar, mungkin agak sukar sebab geografinya tidak mendukung ke arah itu. Itu yang saya maksudkannya. Kemudian kita perlu mengaspirasikan murid daripada segi pengetahuannya, kemahiran memimpin, kemahiran berbahasanya, dan etika kerohanian. Ini yang saya katakan tadi, pembangunan jeris. S itu adalah spiritual. Dan membentuk identiti nasional. Maknanya kita mesti ada satu stigma bahwa kita ini adalah seorang pelajar yang berkewarganegaraan Malaysia dan kita ada identiti kita sendiri. Paling kecil pun kalau kita nak fikir ialah kita ini pelajar SBP, kita ini guru-guru SBP. Maknanya kita ada identiti kita sendiri sebagai seorang warga SBP. Okey, sehingga itu pahamlah ya. Okey, sebagai sepintas lalu saja, ini adalah teori kemahiran berfikir. Kalau kita lihat di barisan yang sebelah ungu ini, purple ini adalah kaedah ataupun kerah pemikiran yang lama.
dan diubah kepada yang terkini, kaedah berfikir di sebelah yang berwarna pink, maka ini adalah kaedah yang tengah dipromosikan sekarang untuk kita mencana kebat di dalam sistem pendidikan kita. Oke? Dan ini adalah frasa-frasa ataupun ayat-ayat yang menggambarkan bila kita menggunakan frasa ini, perkataan ini adalah satu yang boleh menunjukkan kepada aktiviti kebat sudah. Contohnya menunjuk, maknanya itu sudah boleh menghasilkan sesuatu, dia memahami sesuatu. So banyak lagi lah, Oke. Kemudiannya, bila kita memahami kebat itu begitu, dalam kita punya sistem co-curriculum, dia ada 5 langkah untuk kita mencapai proses yang dinamakan kebat dalam apa-apa saja aktiviti kita. So 5 langkah penyelesaian masalah ini dia menggalakkan pelajar berpikir secara kreatif dan kritis, kemudian dia akan dapat mencana satu idea penyelesaian yang baru, yaitu idea penyelesaian alternatif. Kemudian dia boleh membina pengetahuan dia sendiri secara fleksibel. Kemudian dia boleh mengenal pasti dengan baik. Dan yang kelima itu adalah guru sebagai facilitator. Maknanya dia adalah sebagai pemuda cara kepada proses pelajar itu mencipta pengetahuan dan kefahamannya sendiri. Oke? Dan ini adalah graf ataupun rajah yang menunjukkan pada 5 langkah tadi. Yang pertama, langkah yang pertama ialah pelajar mesti ada kemahiran mengenal pasti masalah. Oke, mengenal pasti masalah. So, maknanya kalau katakanlah kita ada 3 masalah. So, kemudian kita ambil 3 masalah tadi, kemudian masuk kepada langkah kedua, kita menganalisis masalah 3 tadi. Kita melihat kepada aras kesukarannya, dan kita pilih dari 3 masalah itu, manakah masalah yang dia punya peratusan sangat tinggi. Maka kita ambil satu saja masalah, kita masuk ke langkah yang ketiga. Maknanya kita fokus kepada masalah utama. Jadi maknanya kita fokus, selepas kita fokus, kita memahami masalah tersebut dari segi fisikalnya, maka kita masuk ke langkah yang keempat, yaitu kita merancang beberapa instrumen yang kita jadikan sebagai langkah penyelesaian terhadap masalah tersebut. Kemudian yang terakhir, kita melaksanakan instrumen penyelesaian tadi, dan kalau sekiranya masalah itu selesai, maka selesailah satu kitaran kebat. Tapi kalau kata tidak terselesai, itu juga masih dinamakan kitaran kebat, karena kita ada proses berpikir dan proses menyelesai. Dan kalau kata tidak habis masalah itu di situ, maka kita boleh membuat satu penambahbaikan. Maknanya kita bermula dengan plan yang keempat semula. Kita rancang semula plan penyelesaian yang baru. Oke. Kemudiannya, semua proses tadi mestilah didokumentasikan sebagai satu bukti. Jadi untuk makluman rakan-rakan guru, khususnya yang terlibat di dalam pengurusan co-curriculum, sebenarnya sedar atau tidak sedar, kita sebenarnya telah melaksanakan proses kebat ini sudah lama. Sebelum daripada proses kebat itu dipromosikan, dijenamakan, tapi kita sebenarnya telah melaksanakan berbagai aktiviti dan usaha kebat sebenarnya. Cuma saja kita gagal untuk mendokumentasikannya. Ini biasa. Saya punya pengalaman sebagai PKK dulu pun sebenarnya banyak sudah yang kita laksanakan proses kebat. Tetapi yang menjadi masalah terbesar kita ialah membuktikannya secara dokumentasi. Jadi di dalam instrumen kebat, pelajar-pelajar yang membina kebat mereka ini bolehlah menghasilkan dokumentasinya dalam 3 bentuk. Yang pertama, folio. Hasil kerja itu dibuat dalam bentuk folio. Saya tidak perlu huraikanlah apakah sifat folio itu. Manual pengguna, dan ini yang manual pengguna ini sekarang sudah terlalu banyak oleh karena kita berada masih dalam pandemik disebabkan bencana COVID ini, kebanyaklah keadaan yang baru menjadi norma baru kita di dalam sistem pendidikan,
yang memungkinkan kita mencipta sesuatu untuk kita boleh berinteraksi dan melaksanakan kerja harian kita. Dan banyaklah yang telah kita cipta secara sengaja dan secara tidak sengaja. Jadi itu kalau kita dokumentasikan boleh menjadi satu elemen kebat yang telah kita hasilkan. Kemudian yang paling mudah yang boleh kita hasilkan ialah carta alir. Carta alir memang kita paham dia punya sifat adalah untuk menunjukkan tata cara melakukan sesuatu dengan betul. Jadi maknanya inilah dokumentasi yang boleh kita jelmakan, yang kita boleh persembahkan untuk membuktikan bahawa proses kebat itu telah kita lakukan. Walau bagaimanapun banyak lagi pembuktian-pembuktian yang boleh kita buat, bukan tertakluk kepada 3 benda ini saja. Jadi maknanya kalau kita sudah selesai mendokumentasikan semua program dan proses kebat yang telah kita lakukan, maka kita akan sampai ke penilaian aktiviti yang kita telah lakukan itu. So ada 6 sifat penilaian aktiviti yang kita boleh buat berdasarkan 5 langkah tadi. Jadi maknanya yang pertama kita aplikasi pengetahuan dan kemahiran dan nilai. Maknanya kita memahami, kita sebagai guru ataupun pembimbing, kita lihat anak-anak murid kita ini, dia bolehkah menyelesaikan masalah dengan mengadaptasikan pengetahuan sedia adanya dan kemahiran-kemahiran tertentunya dan dibekalkan dengan nilai-nilai tertentu pada pelajar itu untuk dia melaksanakan sesuatu. Jadi maknanya di situ kita boleh nilai. Kemudiannya yang kedua, keboleh menakul. Maknanya kaedah dia memikir dan mengambil cara penyelesaian dengan betul. Menakul. Kemudian yang ketiga, bagaimana keputusan itu dibuat? Adakah dia membuat keputusan secara sendiri? Adakah dia membuat secara kolektif bersama rakan-rakannya? Itu juga merupakan satu proses kebat yang boleh kita jelmakan sebagai satu keputusan. Kemudian yang keempat, kebolehan refleksi. Dia bertindak balas dengan apa yang telah mereka lakukan itu. Kemudian yang kelima, menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir adalah menghasilkan inovasi. Oke, contoh saya bagi. Contoh kita ada seorang kawan kita ini seorang yang rabun. Dia ada masalah rabun lah. Dan kalau dia pergi kantin, biasanya dia akan menggunakan wang. Dia selalu tertipu dengan penggunaan uang itu. Sama ada dia mungkin menggunakan uang ringgit yang salah ketika membayar, ataupun mendapat baki yang tidak cukup ataupun berlebihan. Disebabkan apa? Disebabkan mungkin matanya yang tidak dapat melihat bentuk ataupun jumlah uang yang dia pegang. So, kita melihat kawan kita itu, pengetahuan kita dengan pengetahuan pelajar itu dan kemahirannya dan nilai yang ada pada dia merasakan saya perlu membantu kawan saya ini. Kenapa dia perlu bantu? Sebab nilai yang ada pada dia itu dia merasakan saya bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah rakan saya. Itu satu kebat sudah. Masuk yang kedua, keboleh menaklukan. Cara kita bertanya. Kita tidak pasti lagi yang dia tertipu ataupun dia sendiri yang tersilap. So, bagaimana dia menyelesaikan masalah itu? Jadi dia menakul. Apakah keputusan yang dia boleh buat? Jadi keputusan yang dia boleh buat, yang ketiga itu mungkin dia tidak terus berjumpa kepada makcik kantin itu. Mungkin dia akan, kalau dia bertanya terus kepada makcik kantin, mungkin itu akan menyebabkan dia kena marah, mungkin dia dirasakan dia akan memfitnah orang dan sebagainya. Maka dia terus membuat keputusan untuk mendekati sahabat dia tadi. Itu sudah satu keputusan. Kemudian dia mereflek apa masalah sebenar kawan dia. Di situ dia tahu orang kan dia tidak boleh mungkin membezakan uang ini disebabkan masalah kerabunan. So dia pun cuba menyelesaikan masalah kawan dia. Dia mungkin mencadangkan kawan dia untuk membuat cermin mata, untuk memudahkan dia melihat dengan betul. Kawan dia pula rasa, tiada pula saya punya duit cukup untuk membuat cermin mata. Oke? So, dia berpikir mungkin dia boleh membuat sesuatu untuk membantu bukan setakat kawan dia yang rabun ini, tetapi semua pelajar-pelajar yang berada di sekolah itu dengan cara macam mana dia mungkin mencadangkan kepada guru untuk membuat satu peranti ataupun mesin
untuk membuat dikhususkan di kantin itu untuk pelajar-pelajar membuat pembelian. Contohnya dulu kita pernah diperkenalkan dengan satu sistem yang dinamakan e-money. E-money ini lebih kurang dia macam jadi kad debit lah, kad debit. Maknanya kalau kata kita belanja RM1, maka RM1 sajalah yang akan dipotong. So itu merupakan satu penyelesaian yang berinovasi. Walaupun mungkin simple, tetapi itulah proses kebat itu. Okay? So habislah satu putaran kebat. Jadi saya kongsikan apakah yang telah saya lakukan melalui berdasarkan pengalaman saya di sekolah lama saya. So kita nih di unit co-curriculum, tujuan utama kita adalah untuk menonjolkan satu personality unggul pada setiap pelajar-pelajar kita melalui aktiviti co-curriculum berdasarkan aspirasi murid yang telah kita baca tadi di dalam elemen kebat tadi. Oke, so apakah instrumen yang penting? Yaitu kita mentaksir dan kita menjadikan dianya seimbang daripada segi jeris. Oke, seterusnya apa yang boleh kita lakukan di peringkat pengurusan? Yang pertama, kita mesti ada satu plan strategik yang kita namakan sebagai PSO, Plan Strategik dan Operasi. Maksudnya plan strategik dan operasi kita, mestilah kita sebutkan di dalam itu. Strategik ini dia ada dua jenis, ada yang jangka pendek dan jangka panjang. Dan kita mesti tulis di sana secara jelas kebat. Mesti ada perkataan kebat itu. Sebab apa? Kalau kata untuk tujuan penaziran dan sebagainya, dia akan nampak terus, maknanya sekolah ini telah memasukkan unsur-unsur kebat di dalam aktiviti ataupun pelaksanaannya. Kemudian kita kena menyusun takwim, apa yang kita akan lakukan pada tahun ini dan tahun-tahun seterusnya mengikut PSO yang telah kita tentukan. Kemudian biasanya mengikut pengalaman saya lah, kebanyakan sekolah tidak membuat rancangan pengajaran co-curriculum. Dianya sama juga dengan rancangan pengajaran harian PDPC yang telah kita laksanakan di dalam bidangnya. Jadi untuk co-curriculum sebenarnya dia ada juga untuk perjumpaan kita pada setiap minggu itu mesti ada dirancang, mesti pernah dirancang. Jadi saya kongsikan satu contoh daripada sekolah saya dulu. Ini adalah dia simple saja, tidak complicated seperti mana yang pernah kita lihat dalam RPH mata pelajaran. Dia simple saja. Cumanya yang paling penting kita merancang aktiviti itu dan tempoh masa yang telah kita tetapkan untuk satu-satu aktiviti. Dan yang sangat penting adalah kita kena tulis ini penerapan unsur kebat pada setiap aktiviti. Oke. Ada pernah orang bertanya pada saya, adakah setiap kali aktiviti yang kita laksanakan mesti ada kebat setiap kali? Sebab kita memahami untuk perjumpaan co-curriculum dia kena ada 12 kali setiap satu tahun itu komplit. 12 kali. Ada ke 12 perjumpaan itu mesti ada kebatnya. Oke. Jawabannya sebaiknya iya, setiap kali perjumpaan ada kebat. Tetapi kalau kata tidak mampu untuk itu, kita sekurang-kurangnya separuh daripada 12 itu. Contohnya 6 kali. 6 kali perjumpaan mesti ada penerapan unsur-unsur kebat. Barulah kita merasakan setiap kali perjumpaan kita, aktiviti co-curriculum kita itu ada diselipkan unsur-unsur kebat. Oke. Itu berkaitan dengan rancangan pengajaran untuk co-curriculum. Kemudiannya, bila kita telah merancang dan kita melaksanakannya, kita kena ada borang penilaian ataupun pemantauan program. Ini khusus kepada guru-guru klub persatuan, sukan permainan, yang beruniform, dan juga khusus kepada penyelaras co-curriculum. Jadi ini dulunya saya lakukan dengan menggunakan borang biasa lah, borang kopi. Kita edarkan kepada guru-guru, kita edarkan kepada penyelaras untuk mereka memantau dan menilai pelaksanaan program mereka itu. Tetapi saya telah upgradekan penilaian ini, pemantauan ini kepada sistem yang lebih sempurna, yang lebih baik. Okay. Jadi ini adalah perkongsian saya semasa di dalam conference pendidikan abad ke-21 di tingkat kebangsaan pada 2019 yang saya namakan sebagai e-COCUP. E-COCUP.
Jadi ini adalah satu sistem pelaporan aktiviti ataupun pemantauan aktiviti perjumpaan mingguan secara atas talian kita pantau. Jadi maknanya ini ketika itu pada tahun 2018-19 penggunaan Google Form ini memang ada, tetapi tidaklah serancak sekarang ini. Jadi maknanya ketika itu saya telah menggunakan kemudahan ini untuk saya manipulasikan teknologi ini sebagai satu kemudahan dalam pengurusan kurikulum saya. Oke, jadi kita guru-guru kita nih, kita sebagai pemimpin ataupun pentadbir lah, khususnya dalam bidang kurikulum, kita sentiasa akan mengalami masalah dari segi pemantauan, perjumpaan mingguan, penghantaran pelaporan aktiviti yang telah dilaksanakan guru-guru. Kadang-kadang kita pula terpaksa menunggu dan sebagainya lah. So saya datangkan satu kaedah untuk semua guru-guru ini mudah untuk membuat pelaporan mereka supaya saya akan mendapat feedback ataupun maklumat dengan cara yang cepat, dengan cara yang mudah, dan dapat saya jelmakan dalam bila-bila masa yang boleh saya gunakan di mana saja. Oke, kita mahu mengurangkan dari segi penggunaan sistem yang tidak mesra pelanggan. Oke, kemudian kita mahu mengurangkan dari segi penggunaan kertas, sebab kita maklum bahwa sistem file ini menuntut kepada penggunaan kertas yang sangat tinggi, dan juga kita tahu ada di kalangan kita yang ada sikap yang sambil lewa, suka bertanggung dan sebagainya. So dengan adanya sistem ini, saya dapat menyelesaikan semua masalah tadi, sebab benda ini adalah secara online. Jadi dia tidak memerlukan satu kemahiran IT yang sangat tinggi. So proses saya buat, saya bangunkan sistem itu, kemudiannya inilah barisan rakan-rakan kurikulum saya dulu. Jadi ini kalau penyalaras saya buat pemantauan, mereka tidak perlu bawa lagi kertas, pen, lihat buku di mana dan sebagainya. Mereka boleh melaksanakan pemantauan mereka dengan di mana saja, dengan menggunakan handphone saja. So ini pada saya sama sekarang ini bukan satu yang barulah sebenarnya, tapi inilah yang saya lakukan pada tahun itu. Dan ini telah saya bentangkan di peringkat kebangsaan, dan alhamdulillah ini menjadi satu pembentangan pilihan ketika itu. So maknanya ini tidak boleh kita buat dan kita laksanakan sebagai satu kaedah kebat dalam pengurusan kurikulum kita di sekolah. Oke. Alhamdulillah, dan kita teruskan. Oke. Selepas kita telah melaksanakan program kita telah merancang, kita laksanakan. Kemudian yang paling penting sekali dalam kebat ini, kalau kata ada pemantauan ataupun penilaian lah, kalau kata ada penilaian tentang bagaimana pelaksanaan kebat di sekolah, mereka akan bertanya atau menuntut kepada kajian impak. Jadi kita kena sediakanlah satu moral mengikut kreativiti kita masing-masing. Dia tidak ada satu format yang khusus dalam kurikulum. Tapi ini yang saya bagi contoh, saya share contoh yang saya pernah buat di sekolah saya dulu. So dia simpel saja, dan ini adalah satu borang yang diisi oleh pelajar itu sendiri. Maknanya selepas dia mengikuti program kita, maka dia akan mengisi, menilai sendiri program yang telah mereka ikuti itu, dan soalan-soalannya itu mestilah ada item-item seperti ini, item dari nomor 7 hingga 10 itu. Melakukan tugasan secara kritis, secara kreatif, inovatif, dan memberikan pengetahuan, pengalaman, dan kemahiran yang baru. Jadi maknanya kalau ini kita masukkan dalam dokumentasi kita, itu sudah cukup dan memadai. Program yang kita laksanakan itu sudah ada sifat kebatnya. Oke? Kebat ini tidak perlu susah-susah sebenarnya. Benda yang simple pun sebenarnya kalau kata kita olah dia menjadi satu proses pemikiran untuk menyelesaikan masalah, itu sudah dikira kebat. Oke? Oke. Seterusnya. Oke. Kita lihat dari segi data, proses. Saya sudah maklumkan dalam pengenalan tadi, proses kurikulum ini adalah rentetan daripada kurikulum yang berlaku di dalam kelas. Jadi maknanya apabila berlaku PDPC di dalam kelas itu, maka
kita cuba tafsirkan di dalam aktiviti co-curriculum bersama juga dengan HEM. Sebenarnya HEM pun boleh berfungsi untuk fungsi yang sama. Kemudian kita cuba jelmakan dia di dalam bentuk kerja lapangan ataupun pentaksiran. Maknanya di sini berlaku perancangan program, apa yang kita nak laksanakan itu berdasarkan apa yang telah dipelajari oleh pelajar-pelajar kita di dalam bilik neraca, dan kita lihat hasilnya di akhir sekali. Apakah perubahan sikap, apakah hasil-hasil yang telah dihasilkan, dikecapi oleh pelajar-pelajar kita selepas mereka mengikuti aktiviti co-curriculum yang telah kita rancang. Oke, kita lihat untuk lebih paham. Oke, pertama saya bawakan satu sampel, kita ambil daripada mata pelajaran sains contohnya. Berlaku PDPC seperti biasa dalam bidik darjah. Kemudian apa yang mereka pelajari dalam bidik darjah itu, tajuk-tajuknya itu kita ambil dan kita cuba adaptasikan dalam aktiviti co-curriculum. Jadi sampel yang saya ambil, saya buat satu program dinamakan Carnival Science dan Inovasi. Dan untuk makluman, Carnival Science dan Inovasi ini adalah program tahunan yang memang akan dilaksanakan pada setiap tahun. Untuk apa? Untuk kita memperkasakan kefahaman pelajar-pelajar kita bagi mata pelajaran sains. Sebab kita sekolah sains, jadi mesti kita kena power lah mata pelajaran sains. So, apa fungsi kita di curriculum? Kita boleh membantu unit kurikulum untuk memperkukuhkan pengetahuan dan pemahaman murid-murid kita di dalam mata pelajaran sains ini dengan cara kita memperkenalkannya dan menjelmakannya dalam bentuk aktiviti co-curriculum. Oke, jadi kita di peringkat sekolah, kita study RPH, rancangan pengajaran guru-guru kita. Kita tengok mana yang kita boleh ambil dan kita boleh buat aktiviti dalam curriculum. Kita study bersama, sebab sudah pasti kita pun adalah orang yang sama juga. Kita juga yang mengajar, kita juga menjadi guru penasihat. Jadi kita ambil elemen-elemen pembelajaran itu dan cuba kita jelmakan di dalam bentuk aktiviti co-curriculum. Oke, so kami anjurkan Carnival Science dan Inovasi. So di dalam itu kita ada berbagai lah, yang mananya ada mata pelajaran yang telah dipelajari dan cuba diaplikasi dalam bentuk aktiviti co-curriculum. So contoh gambar yang ada kita lihat sekarang di paparan, ini adalah pertandingan yang mana pelajar ini diminta untuk menghasilkan satu uji kaji yang menarik. Ini adalah mata pelajaran sains, kalau saya tidak silap tingkatan 2. Mereka belajar tentang bukan sejatan, dia resapan cecair, cecair. Jadi masa mereka belajar di dalam bilik kerja, cara mereka belajar itu dia hanya menggunakan 2 gelas air yang berisi air yang jernih dan hanya memindahkan air daripada gelas A dan ke gelas B itu dengan menggunakan satu perantaraan tisu saja, tanpa menggunakan apa bahan lain lah. So apa yang berlaku kebatnya di sini ialah pelajar ini mewarnakan air itu. Jadi maknanya perpindahan air daripada gelas A ke gelas B itu kita dapat melihat dengan sangat jelas dan sangat nyata, kerana pergerakan air itu juga diikuti dengan pergerakan warna. So, di situ kita dapat melihat bahwa kebatnya ialah pelajar ini mau menunjukkan kita secara nyata bagaimana pergerakan air itu dengan menunjukkan juga warnanya. Jadi maknanya itu sudah satu kaedah hebat. Ini adalah hasil pemikiran dan perbincangan mereka sendiri. Oke, kemudian di dalam karnival itu juga kita ada pertandingan roket. Ini biasa lah di sekolah menengah sains, memang biasa pertandingan roket ini. Jadi kalau kita paham, roket ini dia adalah konsep yang dipelajari oleh murid-murid kita di tingkatan 4 dan 5 di dalam mata pelajaran fisik. Tetapi pertandingan ini khusus untuk pelajar-pelajar tingkatan 1, 2, dan 3. Jadi apa yang kita buat untuk memperkukuhkan pengetahuan dan kefahaman pelajar-pelajar tingkatan 4 dan 5 tentang proses ini,
Mereka belajar seperti biasa di dalam bilik darjah, kemudian mereka akan dilantik sebagai facilitator kepada adik-adik mereka tingkatan 1, 2, dan 3 untuk mencipta roket ini. Jadi secara tidak langsung mereka telah mengajarkan konsep fisik kepada adik-adik tingkatan 1, 2, dan 3. Dan sekaligus mereka boleh memperkukuhkan pengetahuan mereka tentang konsep yang telah mereka pelajari dalam subjek fisik itu dan dapat dibuat secara hands-on dan menginovasikan bentuk, tekanan, kaedah, dan sebagainya. Nah, jadi itu adalah juga salah satu proses kebat. Oke. Nah, kemudian ini juga sama juga ya, kita buat program match shopping. Kita buat beberapa gerai, kita buat macam ala-ala pasar malam lah. Setiap gerai itu dia ada pertandingannya tersendiri. Jadi maknanya setiap pertandingan yang diwujudkan itu berunsurkan sains dan matematik. Nah, jadi maknanya dia berdasarkan soalan-soalan yang telah dipelajari di dalam bilik darjah dan dijelmakan dalam bentuk activity. Macam kita dalam fun fair lah. Begitu lebih kurang. Benda ini simple dan kita rasa semua orang boleh buat. Semua orang boleh, memang benda yang biasa dilakukan, cumanya kita perlu mendokumentasikan saja. Dan kita menjenamakan dia sebagai salah satu program ataupun activity science, kebat. Oke, kemudiannya hasil daripada match shopping tadi itu, kita telah menyertai pertandingan yang kita nampak, yaitu pertandingan Convention Health Promotion and Learning Institution. Oke, dan kita telah menghantar pelajar-pelajar kita yang telah membina satu permainan di dalam program match shopping tadi itu, dan mereka telah membawa satu permainan untuk dipromosikan yang berasaskan kepada sains, dan mereka telah mendapat johan di peringkat negeri. Jadi itulah sebenarnya rentetan daripada amalan kebat tadi, impak ataupun keberhasilan selepas daripada itu. Kemudian mereka pula layak ke peringkat kebangsaan. So mesti upgrade apa yang mereka ada. So mereka bercadangan untuk mengubah instrumen ataupun perkakasan permainan tadi dengan menggunakan ciri-ciri Borneo dan ciri-ciri Lahadatu. Jadi Lahadatu ini dari segi geografinya dia dekat dengan laut dan sebagainya. Jadi mereka mengutip kulit-kulit kerang untuk dijadikan sebagai bahan permainan untuk dipersembahkan di peringkat kebangsaan semasa pertandingan itu. Jadi mereka mewakili peringkat Sabah di peringkat kebangsaan untuk program ini. Ada orang mendapat anugerah gangsa kalau saya tidak salah yang ini. Oke, jadi penilaian ini penilaian program yang saya katakan tadi. Jadi pelajar kena mengisi borang ini secara jujur, dan kita pula jangan terasa dengan apa yang pelajar luahkan di dalam borang ini. Ini juga salah satu proses untuk kita menambah baik diri kita sebagai seorang koordinator ataupun facilitator, ataupun sebagai seorang pentadbir, mentadbir co-curriculum kita di sekolah. Jadi kita ambil data ini dan kita tengok. Kalau kata program itu mendapat respon yang sangat baik dari pelajar, maka kita boleh teruskan. Kita boleh teruskan. Kalau kata tidak, kita akan tengok apa masalah program itu, di mana yang dia bermasalah, di mana pelajar tidak suka. Jadi kita kena shift lah sesuatu yang lain. Oke. Untuk sampel yang kedua kita ambil daripada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Mereka belajar dalam kelas dan kita buat di dalam aktiviti klub dan persatuan. Setiap sekolah rasanya ada klub persatuan agama Islam. Oke. Apa yang mereka lakukan? Jadi ini adalah bab daripada tingkatan 1. Bab tingkatan 1 yaitu berkaitan dengan najis. Oke. So, apa yang pelajar-pelajar ini buat? Dia membuat satu kapsul suci. Kapsul suci ini bermaksud dia adalah digunakan untuk proses sertu. Sertu ini adalah kita memproses menyucikan diri kita daripada najis mughallaza. Jadi kita paham konsep asasnya ialah kita membasuh dengan 7 kali basuhan dengan sekali basuhan air yang bercampur dengan tanah. Jadi pelajar-pelajar ini mencipta satu kapsul tanah untuk dijadikan sebagai satu produk. Bila ditanya,
kenapa kamu ciptakan benda ini, sedangkan tanah kan senang diperoleh di mana-mana. Dia kata, ini Ustaz, dia kata, kalau kata di bandar-bandar yang besar, memang sukar untuk mendapatkan debu tanah yang suci untuk digunakan sebagai alat untuk sertu. Jadi kita buat produk ini, maknanya di mana sahaja kita berada, kita ada benda di rumah, maknanya kita dengan mudah boleh buat proses penyucian najis mughallazah. Jadi ini salah satu proses yang sangat bagus. Jadi kalau kita tengok gambar yang pertama ini, pada mulanya kapsul itu dibuat dalam bentuk yang sangat besar, tengok hampir segenggam. Jadi pelajar ini memikirkan benda ini terlalu besar. Jadi dia untuk proses seterusnya dia buat dalam bentuk yang kecil-kecil pula, jadi dalam bentuk kapsul. Jadi ini yang saya katakan tadi adalah proses. Minta maaf ya, saya ada masalah teknikal sekejap. Mohon maaf, saya mohon masa dalam 5 menit ya. Baik. Oke, saya boleh mulai ya? Silakan Ustaz. Mic tuan. Assalamualaikum, boleh respon saya? Boleh. Oke, terima kasih atas responnya. Oke, jadi itu kita telah selesaikan tentang activity pie tadi. Itu adalah satu kebat yang boleh dilaksanakan. Dan ini adalah hasil daripada pemikiran murid-murid sendiri dalam proses ini. Bagaimana mereka pikir? Itu bermula daripada PTPC yang berlaku dalam bilik darjah. Oke, sampel yang ketiga, mata pelajaran pendidikan agama Islam juga, tajuknya adalah pengurusan jenazah. Jadi semasa perjumpaan klub dan persatuan itu, kita buat pertandingan tentang pengurusan jenazah. Jadi maknanya siapa yang boleh membuat demonstrasi yang sangat baguslah dalam menguruskan jenazah. Jadi hasilnya, ini yang kita apply daripada RPH mata pelajaran, kita tukarkan
kita adaptasi ke dalam RPH co-curriculum. Oke. Jadi kita berdasarkan PSKP, kemudian kita ajar dalam kelas kita, dan pada hari co-curriculum kita buatlah macam satu kontes untuk pelajar-pelajar ini membuat kumpulan masing-masing, siapa yang boleh dapat adaptasikan ataupun asimilasikan proses pengurusan jenazah. Jadi macam contohnya, ini adalah proses biasa, yang salat jenazah macam ini proses biasa. Cuma yang kita pilih sebagai kebat ini, yang proses memandikan jenazah ini. So, apa yang unik di sini ialah pelajar-pelajar ini memahami bahwa untuk memandikan jenazah ini, dia perlu dibaringkan dan perlu diangkat sedikit. Jadi dengan ketiadaan meja ataupun satu pelantar yang boleh meletakkan jenazah, mereka menggunakan paha mereka ataupun kaki mereka untuk meletakkan jenazah tersebut untuk memudahkan proses memandikan. So itu adalah salah satu sudah proses kebat yang berlaku. Jadi benda-benda simpel saja, tidak perlu cerita ataupun kita fikirkan benda-benda yang bombastik. Tapi kalau sekiranya kita mampu, tidak ada masalah. Oke, yang seterusnya kita buat satu CSR. Ada satu CSR daripada Danung Valley Rainforest Lodge. Mereka datang ke sekolah, ajar pelajar-pelajar kita tentang membuat satu bahan kimikal untuk memudahkan penguraian di dalam pembentuk najis. Oke, kenapa kita buat ini? Sebab di sekolah kita, asrama kita sudah berusia berpuluh tahun. Jadi kita sering kali mengalami masalah pipe tersumbat, manhole tandas tersumbat dan sebagainya. Jadi kita memerlukan perbelanjaan yang sangat tinggi setiap kali pembentuk najis tersumbat. Jadi kita berkongsi ilmu dan kita menjemput Danung Valley Rainforest Lodge ini untuk mengajarkan kita apa yang kita boleh buat secara biologi untuk menyelesaikan masalah itu. Maka mereka datangkan satu ilmu pada pelajar-pelajar di sekolah untuk mereka kongsikan kepada pelajar-pelajar itu untuk membuat sendiri dan melaksanakannya itu di-apply di asrama. Dan alhamdulillah itu berhasil dan berjaya. Dan yang lebih baiknya ialah pelajar-pelajar ini juga dapat melaksanakannya di rumah masing-masing. Dan saya ketika itu mendapat feedback dari para pelajar-pelajar, kadang-kadang kita punya pelajar ini ada yang daripada kampung, datang daripada kampung, sudah pasti ada tandas yang sangat tidak berapa proper lah dari segi binaannya itu. Jadi mereka menggunakan kaedah ini dan alhamdulillah mereka memaklumkan dapat menyelesaikan masalah mereka juga di rumah. Oke, so itu juga kebat. So ini adalah dari segi perubahan fisikal pula. Kita dulu di sekolah menengah sains Lahadatu, kita melaksanakan sukan tahunan kita di padang sekolah. Jadi kepada rakan-rakan ataupun anak-anak murid yang pernah sampai ke sekolah Lahadatu ini, kita kalau tengok fisikal padang kita itu, kalau kita tidak turun ke padang, kita akan tengok, wah cantik padang ini. Tetapi sebenarnya ianya sangat tidak baik dari segi strukturnya, berlubang sana, berlubang sini. Kalau masuk musim hujan lagi memang akan bertakunglah air, dan kita pernah juga menangkap ikan haruan ataupun ikan keli di padang ini. So apa yang kita boleh buat? Kalau kita nak membaiki padang ini sudah pasti memerlukan kos yang sangat besar. So kita bermesyuarat, kita memiliki satu kaedah penyelesaian yang baik. Kita telah membawa sukan sekolah ini untuk kita laksanakan di stadium. Stadium Lahadatu lah, kompleks sukan Lahadatu. So inilah, kalau kita tengok di paparan itu, ini adalah kompleks sukan Lahadatu itulah. Oke, apa yang berlaku lepas itu? Kalau di padang sekolah, pelajar-pelajar kita lebih gemar untuk tidak memakai kasut spike, sebab memang tidak berfungsi spike itu ketika di dalam lumpur. Tetapi bila berlari di atas turf, di kompleks sukan, mereka berlari dengan sangat selesa, mereka dapat menunjukkan potensi mereka secara maksimum. Jadi hasilnya ialah kita hampir 70 hingga 80% rekod-rekod kita dalam semua acara telah dipecahkan. Jadi maknanya itu juga merupakan salah satu kaedah berpikir secara kritis untuk kita menyelesaikan masalah kita. So banyaklah hasil-hasil yang terhasil
daripada itu, sehingga kan pada tahun-tahun itu juga buat penjulung-julung kalinya kita telah melahirkan seorang atlet ke NSSM Malaysia, Majlis Sekolah-Sekolah Malaysia. So itu adalah satu benda yang boleh kita ambil sebagai perubahan. Dan antara lainnya kebat yang kita boleh laksanakan, yang kita boleh juga melihat ke menjadian murid kita hasil daripada penerapan kebat dalam kurikulum ini, kita punya pelajar mempunyai keberanian dan keyakinan diri bergaul dengan masyarakat. Antaranya ialah kita pernah dijemput untuk membuat persembahan gamelan sambutan Hari Pengangkat Negeri Sabah pada tahun 2017, buat persembahan kompang, majlis perkahwinan sekitar Lahadatu, dan itu juga bolehlah pelajar-pelajar kita dapat uang poket sedikit. Kemudian dalam karnival usahawan, kita anjurkan satu karnival usahawan, yang mana karnival usahawan ini kalau setiap tahun kita akan mengikut klub unit curriculum lah. Contoh tahun ini kita anjurkan mengikut klub persatuan, tahun depan kita ikut sukan dan permainan, tahun depan kita ikut lagi uniform. Jadi maknanya setiap unit itu akan dapat menjana keuangan mereka masing-masing dan mempunyai dana yang cukup untuk melaksanakan aktiviti mereka. Jadi masa karnival usahawan itu biasanya kebanyakan orang akan menjual makanan dan sebagainya. Tetapi setelah beberapa kali kita buat, beberapa tahun kita buat, pelajar-pelajar kita sudah tahu macam mana cara buat marketing, apakah jenis perniagaan yang mereka ingin buat. Jadi ada yang jual bundle, ada yang jual makanan, ada yang menjual tiket tayangan dan sebagainya, macam-macam. So itu adalah satu proses kita memberikan pelajar peluang untuk berkarya ataupun lebih berpikiran kritis dan kreatif. Untuk Persatuan Agama Islam pula biasanya adalah beberapa orang pelajar kita yang sentiasa dipanggil menjadi imam sholat tarawih, dalam majlis baca tahlil orang-orang yang di sekitar kita. Jadi maknanya sudah dapat membina satu jati diri pelajar itu dari segi nilai, dari segi spiritualnya, dan banyak lagi lah insyaAllah yang mungkin kita boleh lakukan bersama. Jadi itu saja, sesingkat itu saja yang saya boleh kongsikan, sebab saya dimaklumkan selepas ini kita ada sesi Q&A. Jadi saya rasa mana yang tidak difahami ataupun mana yang terkurang, banyak yang saya cut, jadi bolehlah kita berkongsi dalam sesi Q&A. Sehingga itu harap semua dapat memahami yang baik itu hanya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kurang itu adalah daripada kelemahan saya sebagai seorang manusia biasa. So, saya kembalikan kepada juru acara kita pada hari ini dengan kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah. Ribuan terima kasih diucapkan kepada Encik Abdul Aziz di atas perkongsian yang cukup menarik dan padat sebentar tadi. Baiklah, sekarang kita buka untuk sesi soal jawab. Kalau ada apa-apa pertanyaan, boleh diajukan di ruangan komen Google Meet. Saya akan membacakan soalan anda selepas ini. Sementara itu, kita kongsikan di sini QR Code kehadiran untuk warga Sakura dan penonton yang hadir pada petang ini. Link untuk Google Form kehadiran telah diberi di ruangan komen. Diminta semua hadirin untuk mengisi kehadiran. Bismillahirrahmanirrahim. MC ya. Ada soalan kat situ, saya bacakan. Selamat petang cikgu. Saya nak bertanya melalui aktiviti kurikulum, kita juga boleh menganjurkan itu dirasakan kebat ya cikgu. Terima kasih. Bu, saya terus jawab ke Cikgu Taib? Silakan.
Oke, oke. Soalan dia adalah melalui aktiviti co-curriculum kita juga boleh mengajukan aktiviti yang berdasarkan kebat. Oke, sebenarnya uh, apa saja aktiviti yang kita buat yang menjurus kepada 5 langkah tadi itu sudah dikira kebat. Tapi kalau kata kita membuat satu aktiviti yang memang namanya memang kebat saja, itu terpulang kepada sekolah untuk mengolahnya. Macam mana kita nak buat dia tu. Cumanya sekarang ini kita kena merancang bagaimana benda ini dilaksanakan. Apa kebat yang kita nak fokus, apa bentuknya dan sebagainya. Dan pastikan dokumentasi kita itu dapat dijelmakan dengan teratur dan dapat kita simpan dan kita boleh jelmakan ataupun kita boleh tunjukkan pada bila-bila masa diperlukan. Itu sajalah. Sebenarnya apa saja yang kita boleh menjadi kebat sebenarnya. Tidak perlu pikir benda-benda yang terlalu sukar. Cuma sahaja kita perlu faham bahawa pelajar itu sendiri melalui proses penaklukan berfikir secara kreatif dan berinovatif. Itu saja dia punya kunci. Terima kasih ya, saya harap itu sudah boleh menjawab lah. Baik, terima kasih. Ada persoalan lagi? Silakan anak-anak dan guru sekiranya ada soalan boleh kemukakan. Saya ada soalan tapi saya tunggu soalan daripada yang lain dulu. Saya yang akhir nanti baru saya bagi soalan. InsyaAllah. Okey, nak kena tunggu soalan saya juga tu nampaknya Ustaz Aziz ya. Silakan cikgu. Okey, jadi alright. So soalan saya Ustaz ya. Jadi pertama sekalinya saya ingin mengucapkan bukan soalan, belum soalan lagi. Mengucapkan terima kasih lah Ustaz ya. Ustaz Aziz akan PKPO saya dah berpindah ke PPD Rahadatu. Rasa kehilangan jugalah sebab sebagai rakan penongkanan kurikulum yang memang sangat banyak sumbangan dia bila berpindah ke PPD jadi terasa kehilangan, kita kehilangan seorang pakar rujuk lah di peringkat ini dan inilah kita bawakan khas untuk sesi pada petang inilah kan. Jadi soalan saya Ustaz Aziz, alhamdulillah dari segi RPH-nya kami di peringkat sekolah kami memang telah implementkan untuk RPH co-curriculum. Okey. Cumanya mungkin kita masih kurang jelas apakah yang kita nak masukkan dalam dari segi peristilahan dekat ruangan elemen itu. Okey, adakah kita letak dari segi contohnya menakul ke it's just the simple macam itu ke ataupun mungkin kita ada membuat penyoalan ke apa sebagainya kita letakkan pada ruangan elemen kebat itu. Itu yang saya mohon pencerahan Ustaz lah. Oke, makasih soalannya sahabat saya Cikgu Taib. Jadi saya mohon saya share baliklah saya punya slideshow. Okay. Okey, silakan.
Oke, minta maaf saya Paul bahasa agak slow line sini. Dapat. Oke. Oke. Berkaitan dengan soalan Cikgu Taib ya. Oke. Apakah ayat ataupun perkataan yang boleh menunjukkan kepada kita itulah kebat? Sebab itu ini paparan yang ada sekarang ini. Mana-mana daripada perkataan ini yang kita gunakan di dalam kita punya RPH itu, ini sudah dikira satu proses kebat. Oke? Nah, jadi maknanya kalau kata kita bilang pelajar dapat menganalisis, membuat perbandingan apa semua, itu mungkin terlalu tinggi. Mungkin kalau sekolah-sekolah sains mungkin boleh tercapai itu. Oke? Membuat pendapat dan sebagainya. Tapi kalau kata budak-budak sekolah aliran perdana, sekolah harian, jadi maknanya ini secara adilnya, inilah kita iktiraf sebagai perkataan-perkataan yang boleh kita jelmakan di dalam RPS kita itu sudah dikira sebagai kebat. Contohnya saya bagi satu contoh. Semasa pemantauan pihak Nazir tempoh hari, kebetulan pada hari itu adalah perjumpaan unit beruniform. Jadi yang dia mau tengok adalah bagaimana pasukan pengangkap melaksanakan perjumpaan. Dan ditakdirkan pula pada hari itu kita punya RPS itu adalah proses membina gadget dan pioneering. Gadget dan pioneering. Tapi kita tidak boleh buat sebab keadaan hujan. Hujan yang selebat-lebatnya, jadi kita tidak dapat laksanakan. So apa kaedah penyelesaiannya? Oke, saya datangkan kepada pelajar, saya tanya kepada pelajar, apa yang kamu mau buat? Dia kata, kita buat model saja Ustaz. Jadi mereka membina satu model, gadget dan pioneering menggunakan batang cucuk sate itu. Dan dia mengikatnya dengan menggunakan benang biasa itu, benang biasa. Jadi itu kalau kita lihat itu proses yang sangat mudah, sangat mudah dan mananya satu alternatif yang untuk menyelamatkan diri dan sebagainya. Tetapi apa reaksi pemantau Nazir ketika itulah JNJK yang datang itu, dia kata inilah proses kebat. Dia dapat menyelesaikan masalahnya. Dia dapat menyelesaikan masalahnya dengan dia mendatangkan satu aktiviti yang mudah dan masih boleh melaksanakan konsep ataupun pengetahuan yang perlu dia tahu tentang aktiviti hari itu. Jadi maknanya dia membina. Kita tengok sini ada perkataan membina, kemudian ada menggambarkan. Maknanya dia mengimajinasikan daripada benda yang besar menjadi kecil dan bagaimana benda itu boleh direalisasikan. Maka timbullah idea menggunakan cucuk batang sate, menggunakan benang sebagai pengganti kepada tali. Itu adalah proses yang sudah kita boleh katakan kebat. Saya rasa itu sudah boleh menjawab Cikgu Taib itulah caranya itu. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Tuan atas penjelasan tersebut. Jadi kita buka lagi 1-2 soalan. InsyaAllah. Baik Ustaz, saya ada soalan daripada kawan saya. Dia bertanya, penting ke markah untuk kurikulum, penting ke markah kurikulum untuk kita kumpul masa sekolah menengah ni untuk dibawa ke peringkat universiti nanti? Ini alhamdulillah. Soalan ini sebenarnya tidak ada juga kaitan dengan kebat. Semuanya bagaimana kita mau mendapatkan markah co-curriculum dengan sangat mudah untuk melayakkan kita punya merit memasuki universiti. Lebih-lebih lagi dalam keadaan yang sekarang ini. Kita tidak boleh bersemuka dan sebagainya.
So banyak kaedah yang kita perlu lakukan lah. Sekarang ni banyak aktiviti online yang kita boleh ikuti. So soalan yang tadi itu adalah berkaitan penting atau tidak markah co-curriculum. Jawapan dia sangat penting. Kita memerlukan 10% daripada markah co-curriculum itu untuk melayakkan kita masuk ke universiti. Contohnya ke asasi ataupun ke matrikulasi ataupun ke mana-mana saja. So, maknanya kita kena skor itu 10%. Dan markah itu terkena di dalam PAJSK kita. So, saya pernah bagi talk berkaitan dengan PAJSK ini. Jadi kalau kita sebagai fungsi kita lah sebagai seorang pelajar, dalam PAJSK itu untuk markah co-curricular, contohnya kelab persatuan, sukan dan permainan, beruniform. Sepanjang pengalaman saya lah saya kongsikan, saya tidak pernah lagi lah jumpa pelajar yang memang tiga-tiga unitnya dia power. Tidak. Kalau kata dia power sukan, persatuan itu mungkin dia kurang sedikit, ataupun uniform itu kurang sedikit. Mungkin salah satu saja yang dia power. So, bagaimana keadaannya? Kalau kata kita sudah power di kelab dan persatuan, kita ikut convention sana, kita buat inovasi situ dan sebagainya, sukan kita tidak berapa power. Maka kita kena komplitkan diri kita dengan sekurang-kurangnya yang minima saja di dalam unit itu. Oke? Sebenarnya ini sangat mudah untuk dicapai. Saya ingat anak-anak murid boleh bertanya kepada guru co-curriculum, guru penyelaras masing-masing, macam mana kaedah untuk kita capai markah secara yang boleh memberikan markah yang banyak lah untuk ketiga-tiga benda itu. Kemudian kita jangan lupa, kita ada markah nilam. Oke, markah nilam. Dan ini sebenarnya markah ekstra sebenarnya, secara percuma kita boleh dapat. Tetapi banyak pelajar yang tidak indahkan ini, markah nilam ini. Itu yang penting juga di dalam itu. Kemudian kita ada ekstra, yang dinamakan ekstra. Dan ini juga penentuan kepada kita punya kelayakan masuk ke universiti. Kenapa? Sebab di situ dikira kita punya psikometrik, kita punya kepimpinan, kita punya penglibatan. Sebab itu, kalau kita di sekolah, kalau kata kita tiada jawaban apa-apa, kita bukanlah seorang pelajar yang famous, contoh minta maaf saya sebut, kita bukan seorang yang famous lah di sekolah, sebab biasa kalau kita di dunia SBP ini, siapa yang mempunyai populariti yang sangat bagus, dialah yang akan menjadi apa saja. Oke? Jadi macam mana kaedahnya? Kalau kita sudah sampai ke tingkatan 5 itu, kita tidak pernah menjawab apa-apa jawatan, kita jumpa dengan cikgu. Kita maklumkan dia, cikgu saya belum dapat apa-apa jawatan lagi. Saya tidak pernah menyandang apa-apa jawatan. Bolehkah bagi saya peluang? Oke, kalau cikgu pun susah nak fikir apa kita nak diberikan pada kita, sebenarnya adik-adik, anak-anak pelajar, kita boleh menganjurkan apa sahaja pertandingan atas kapasiti kita, oke, dan kita menjadi pengarah programnya. Contoh, paling mudah saya bagi, kita hanya ahli dalam badar saja, bukan mengurusi badar, kita hanya ahli badar saja. Kita fikir satu benda, contohnya, kita buat pertandingan sudut badar tercantik, dan kita jadi pengarah programnya. Jadi maknanya kita laksanakan program itu, kita akan melalui proses buat kertas kerja dan sebagainya. Oke, selesai saja program itu, kita tulis di dalam buku PAJSK kita. Saya rasa semua sekolah ada buku rekod PAJSK itu. Dan itu juga boleh diiktiraf di dalam markah ekstra itu. Jadi maknanya, kalau kita paham betul-betul, kaedah mengisi buku ataupun PAJSK ini memang sangat benar, dan boleh melayakkan kita mendapatkan markah yang bagus. Tidaklah cemerlang, tapi yang bagus. Yang sudah cukup memadai dan membolehkan kita layak untuk ke universiti lah. Jadi kuncinya ialah co-curriculum sangat penting. Dan ianya juga merupakan satu elemen yang sangat diperlukan murid untuk meneruskan dia punya pembelajaran. Itu saja. Terima kasih. Harap dapat menjawab lah Okey, terima kasih Tuan. Selesai sesi soal jawab kita tadi.
Hadirin hadirat, program kita sudah sampai ke penghujungnya. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih saya ucapkan kepada Encik Abdul Aziz yang telah berkongsi segala ilmu yang berguna pada petang ini. Jutaan terima kasih juga kepada para hadirin yang sudi meluangkan masa bersama pada petang ini. Semoga sesi perkongsian sebentar tadi memberikan manfaat kepada anda semua. Sebelum kita bersurai, diminta para hadirin untuk membuka kamera masing-masing bagi sesi fotografi. Baik. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Thumbs up semua. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih semua. Bunga dedap di atas para anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap, tutup bicara. Jemari disusun, maaf dipinta. Terima kasih saya ucapkan kepada anda semua. Semoga kita berjumpa lagi di program yang akan datang. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua yang hadir. Okey Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama. Okey. Terima kasih banyak Assalamualaikum. Sakura. Semoga maju jaya terus dan cemerlang. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih Cikgu Taib, terima kasih jawatankuasa co-curriculum, semua tim unit co-curriculum, syabas di atas penganjuran program pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih Puan. Terima kasih Wan. Mas Egu. Ustaz, terima kasih Ustaz. Ustaz, terima kasih Ustaz. Background, ECJL, terima kasih. Sama Malah ni lagi kelak, ya pun pengetua ada juga ya. Apa nama? Malah live FB lagi kelak, streaming. boleh. Okey. Okey, masih. Kenapa kau nak ada background belakang ni? Tadi aku muka. Confident je aku muka, nak ada background belakang. Nama Nuan Dep, nada bisik background. Nyala background aku tiba-tiba ada tu. Tadi ada, time aku buka lu saya dah balik. Okey. Sampai tadi hari kedua. Good. Okey, Good job. bye. Masih semua. Bagus. Jangan lupa isi nak ya. Kami belum ada dek. Kalau mengisi itu. Oh, ya kami pun sempat. belum juga. Jangan Sempat isi. lupa. Okey. Kami share dengan Sidak Nun ya, link ngetik Amira takut dia Betul dapat. betul. Dan share dengan Ya. Sidaknya juga. Okay, Takut stream, yang ambil dah ended dah Ustaz stream juga dah. lah. Supaya Ustaz sendiri pun ada dapat sijil. Ni nanti boleh usahakanlah untuk upload ke Kena YouTube. macam si jadi sijelnya. Cik jadi Ustaz. Cik dah data dah kita. Kelak ni Tapi aja. cara mencari apa yang mistake. Cakap. Di tes Hari- sampai mau ya jadi. Hari ambang ya okey dah oh. Oh, Okey sial kelak rasanya data lagi ada boleh generate je mun untuk kelak kita post one bug aja kelak.
Terus sekali iyalah. lah. Ini ada, mesti ada apa tuh, ralat dekat link kali. Boleh pola Sambil kemudian. cari lo. Oh. Ya, lepas ya link sijil penceramah kalau kita tukar sikit, sijil penghargaan namanya. Boleh Ustaz? Alah. Pula detail lagi kita lah. Okey dah. Okey. Ya jaklah no. Okey. Assalamualaikum semua. Okey, bah. Bye-bye. Waalaikumsalam. Okay, terima kasih semua. Terima kasih, Ibu. Apa-apa nak kita boleh Sama-sama. contact via Telegram. Okey. Okey, Roger je. Semua. Okey, Okay. bye-bye. Bye-bye.